Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kitab Mu'tamad Fiqh Mazhab Syafi'i, Al-Faslu Sabi'u Ashar, pasal yang ke-17, Salatul Istisqa, salat minta hujan. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang ta'rif istisqa dan juga pensyariatannya, di mana solat ini disyariatkan pada bulan Ramadan tahun yang ke-6 Hijrah. Kemudian hukumnya sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Jenis dia, cara nak minta hujan ni ada 3. Sama ada kita doa saja tanpa solat, ataupun doa ketika solat dan juga selepas solat, dan yang al-akmal, yang paling sempurnanya, iaitulah kita solat khas, nama dia salatul istisqa, solat sunat minta hujan. Itu dia panggil al-akmal, yang terbaik. Sambungan kita pada kali ini at-ta'ahub li salatil istisqa. Maksudnya bersiap sedia untuk mengerjakan solat sunat istisqa. Bila kita nak solat istisqa, kita kena buat persiapan dulu. Apa dia persiapan? Ini yang kita nak belajar. Persiapannya apa? Persiapan untuk mengerjakan solat istisqa, hendaklah imam, anda belajar. Imam tu maknanya ketua negara. Bukan tu imam kapu, imam muda ke imam tua. La, imam iaitulah ketua negara. Sama ada presiden, raja yang di Pertuan Agong ataupun sultan, ataupun dia panggil perdana menteri, menteri besar. Itu semua termasuk dalam imam. Ataupun naib dia, wakil kepada imam. Imam ataupun naibnya menyuruh manusia dengan perkara-perkara berikut. Contohnya kita kata hari Isnin kita akan solat istisqa, ataupun hari Khamis. Maka sebelum daripada solat istisqa didirikan, ada dulu at-ta'ahub, beberapa persiapan yang perlu dibuat. Yang pertama, apabila imam ataupun pemerintah, imam itu dengan mana pemerintah, hendak mendirikan solat istisqa, hendaklah terlebih dahulu berkhutbah kepada manusia, memberi nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka dengan hukum hakam istisqa dan persiapan mereka untuk mengerjakannya. Kalau zaman dulu kat khalifah sendiri bangun. Zaman kita hari ni mungkin menteri agama ataupun mufti, kan? Dulu dia panggil khutbah kepada masyarakat. Hari ni boleh juga imam ataupun kerajaan membuat penjelasan dalam TV, dalam radio. InsyaAllah itu memadai, sebab media ni zaman kita ni sangat meluas, kan? Kita masuk TV, radio, melalui internet, Facebook ataupun YouTube, dan macam-macam lagi dia punya channel. Boleh dia buat. Maknanya para pendakwah pun jangan lupa juga menceritakan kepada masyarakat tentang hukum hakam solat istisqa. Yang kedua, al-amru bit-taubatis sadiqati, menyuruh mereka semua bertaubat dengan taubat yang benar,
sebenar-benar taubat dari maksiat terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla. Apa makna hak Allah? Mana kalau manusia ni tak solat, suruh dia pakat semaya belakang. Jangan pergi semaya siskok, ya semaya fardu tak pergi. Macam ada orang ni semaya dia 2 kali setahun ataupun sekali dia setahun. Bila dia semaya? Bila? Semaya raya dia pergi masjid. Hak lain tak pergi. Ada juga lagi tu. Kita kata semaya raya, semaya solat hari raya, kalau tak pergi tak masuk neraka. Tak pergi solat fardu ni hak masalah. Jadi ada juga orang pergi solat istisqa tapi tak pergi solat fardu. Kita kata lah, suruh dia taubat. Mu solat dulu. Itu dia panggil bertaubat benar-benar daripada maksiat hak Allah. Hak Allah ni inilah di antaranya tak solat. Orang perempuan tak tutup aurat, ambil benda-benda yang apa ini haram, dan meninggalkan penganiayaan kepada hamba-hamba Allah. Kalau orang ni buat zalim ke orang, suruh dia taubat dulu, hantar balik barang orang, tinggalkan kezaliman, dan mengadakan perbaikan di antara orang yang bertelingkah. Dia tulis islahu zat al-bain, mendamaikan di antara orang yang berkelahi. Dalam negeri ni siapa dia kelahi, kita damaikan dia. Dalam kampung ni ada orang kelahi, kita damaikan dia. Sebelum kita keluar pergi ke mana? Pergi solat istisqa. Jadi nak tahu, barulah kita ada cara. Ni dak ni bagi tak tahu kalau gitu jangan main, kan? Yang ketiga, adab yang ketiga yang kita kena buat, as-sadaqatu 'alal fuqara, bersedekahlah kepada orang-orang fakir, orang miskin, pakat sedekah belaka. Sedekah. Wal iqbali 'ala ta'at, dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan melakukan al khairat, kebajikan. Buat benda baiklah, yang pentingnya hak jahat-jahat tinggal belaka. Wat taqarrub ila Allah biwujuhil bir, dan menghampirkan diri kepada Allah dengan berbagai-bagai bentuk kebajikan. Segala jenis kebajikan hak kita boleh buat, kita buat. Baca Quran, zikir, istighfar, buat baik kepada orang, itu semua kita kena buat sebelum kita pergi solat istisqa, supaya kita nak mustajabnya doa kita. Yang keempat, as-siyam salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Sebelum solat istisqa, puasa dulu 3 hari. Kemudian berpuasa pada hari keempat ketika keluar, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata apa? Salasatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir, wal imamul adilu wal mazlum. Maksudnya 3 golongan ini yang tidak ditolak doa mereka. Doa dia mustajab, tidak ditolak. Iaitu yang pertama, letak nombor 1, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Ini doa mustajab. Orang puasa mustajab doa dia sampai dia berbuka. Yang peliknya, ada juga dia panggil geng ustaz, buat poster nak suruh berdoa hari Arafah, start pukul maghrib sampai ke pukul 12 malam. Kita kata dia nak ikut orang Arafah Mekah. Kita kata kita sini, kita tengah puasa tu lah yang mustajab hari Arafah tu. Ini dia kata kadang-kadang kita ni silap faham, tak tahu waktu di mana. Kenapa kita di sini nak ikut waktu orang lain? Kalau tidak pergi buka puasa 12 malam, mana ada, kan? Orang tak buka puasa 12 malam, orang buka puasa waktu maghrib. Maknanya kita lari. Sepatutnya puasa hari Arafah itu mustajab hari itu. Orang puasa kelebihan hari Arafah, kita berdoa. Tapi ada juga poster suruh berdoa di akhir. Dia kata kita ikut dia. Dia duduk doa Mekah, kita doa sini. Tak apa-apa, tak mayang maghrib kali dengan dia, kita kata. Baiklah. Benda tu lepas tapi akan berulang. Biasanya begitu, kan? Baik. Yang pertama,
orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Mana sepanjang hari dia puasa tu mustajab. Yang kedua, tulis nombor imam, pemimpin. Tulis imam dengan makna pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni kalau dia berdoa mustajab. Yang ketiga, al-mazlum, orang yang teraniaya. Orang kena zalim kepada orang, jangan main-main. Di akhir kitab Muniyatul Musalli ada syair yang masyhur, la tazlimanna idza kunta muqtadira. Kan dia, mu jangan berzalim ke orang kalau kamu mampu. Sihamul lail, dia kata anak panah malam itu tidak salah. Dibaca dalam akhir kitab. Banyak syair itu menarik untuk kita motivasi diri kita. Jangan berani-berani buat apa? Buat zalim kepada orang, jangan coba berani. Maknanya 3 ni. Tengok hadis di bawah, dia kata hadis rawahu at-Tirmizi. Rawahu at-Tirmizi, katanya hadisun hasan. Ada riwayat lain kata da'watus shaim wal walid wal musafir. Ada juga riwayat kata 3 orang ni, orang puasa, bapa dan orang musafir. Ayah jangan doa ke atas anak dia, binasa anak dia. Mustajab doa bapa hunah anak. Jangan doa. Kita nak marah setara mana ke anak kita pun, kita istighfar kacik gigi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, dosa aku lah ni turun ke anak. Kita deraka ke Tuhan, anak deraka kita. Ni punca. Jangan duk marah ke orang saja. Tapi jangan sampai mereka tak marah pula. Tak boleh juga. Itu adab yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yakhrujul imam bin nas, pemimpin, pembesar-pembesar keluar bersama orang ramai pada hari keempat dalam keadaan mereka berpuasa. Keluar di mana? Pergi ke padang, di tempat musalla dipanggil, tempat solat air raya ataupun solat istisqa, dengan berpakaian siap al-bizlah. Tulis itu, siap al-bizlah, pakaian kerja. Apa nama bizlah? Bizlah ni bikasril ba, ay al-mihnah. Maknanya pakaian waktu kita kerja. Iaitulah pakaian yang dipakai manusia dalam waktu kerja, dalam melakukan khidmat dan melakukan kerja-kerja di rumahnya. Mana jangan pakai baju comel, jangan pakai coat, jangan pakai baju lawa-lawa, pakai biasa-biasa je, baju biasa-biasa. Hak kita pergi kerja, maknanya jangan pakai yang berhias-hias, tidak ada. Nak ceritanya kita ni berhajat pada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutadarri'an. Tengok 4 sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tawadhu', merendah diri, tunduk jalan. Mutabazzilan, memakai pakaian biasa. Dia tulis sini pakaian lusuh, mana pakaian hak biasalah, tidak kata hak jangok. Untuk air dia beza dengan air raya. Hari raya kita kena pakai baju comel sebab kita berhari raya, kan? Kita bergembira pada hari itu. Hak ni kita pakaian biasa. Mutakhashsyi'an, dalam keadaan khusyuk, Nabi kita tak cakap dia. Wa mutadarri'an, dan penuh dengan tadarru', iaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuh. Mereka keluar tanpa memakai wangian dan perhiasan. Tak sedut serik minyak atar nak pergi apa ni? Nak pergi salat istisqa. Dengan khusyuk, bertenang, merendah diri dan berdoa, mereka keluar ke tempat solat hari raya di padang pasir. Kalau di Madinah tu, kita pergi ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanan masjid, daripada pintu Babus Salam belah kanan nampak Masjid Ghamamah dipanggil, Masjid Musalla. Situ dia panggil, situlah tempat Nabi solat air raya, dan dia solat istisqa juga di situ. Dan keluar bersama mereka kaum wanita, bawa belaka orang perempuan haid nifas, bawa belaka orang tua, kanak-kanak,
Orang yang lemah, kalau ada OKU letak atas kereta tolak, usung bawa ke sana. Kerana musibah itu menimpa mereka seluruhnya. Semua orang kena belakang musibah ni. Bukan kata orang hos gas-gas ya kena. Bukan kata orang sihat ya kena, hok sakit pun kena. Dan kerana doa mereka lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana doa orang hok sakit ni, orang berhajat ni akrab ilal qabul, lebih dekat kepada diterima oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Maka kita bawa ni sebab apa? Sebab kita memerlukan doa daripada semua. Allahu Akbar. Kerana orang tua lebih halus hatinya. Orang tua ni hati dia lembut. Kalau berdoa pun menangis dia. Dan anak kecil tidak ada dosa baginya. Ini hikmah. Kenapa bawa kanak-kanak? Kanak-kanak ni tak dosa. Biar dia doa juga, ya Rabbi, ya Rabbi, minum air. Orang kecil, orang besar minum air belakang. Ni orang kecil ni. Minum air. Minum juga. Kena bawa juga si peminum-peminum. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaqun illa bi du'afaikum. Nabi kata, tidakkah kamu mendapat pertolongan dan dikurniakan rezeki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Sebab tu orang kaya jangan duk jangan duk sombong. Kita boleh rezeki Allah Taala turun rahmat dengan sebab apa? Adanya orang lemah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, yang sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni menumpang tuah mereka. Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tulis tepi kita. Orang kafir boleh pergi tak tempat kita semaya istisqa? Ahli panggil ahluz zimmah. Tulis itu pelajar. Tidak dilarang ahli zimmi. Tulis. Zimmi itu mana? Orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Dia kafir tapi dia tak mau masuk Islam. Dia patuh kepada peraturan Islam. Itu dia panggil zimmi. Kalau kafir harbi, tak boleh, kita kena lawan dia. Jangan bawa dia. Dia kena perang. Ahli zimmah makna kafir zimmi. Hadir boleh, jangan larang. Kerana mereka meminta rezeki kepada Allah Ta'ala. Dia pun nak rezeki juga, nak minum air juga buat kafir. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala amat luas. Akan tetapi tidak boleh bercampur dengan kaum muslimin ketika keluar dan di tempat solat. Kita kena asingkan dia. Mana kita sini tempat kita semaya, geng-geng kafir duduk belakang. Dia jangan kata awak doa juga ikut Tuhanmu. Mana boleh? Kita tak iktiraf Tuhan dia. Cuma kita nak tunjuk ke Allah Taala, hamba-Mu yang beriman nak air, nu hak belakang tu. Hak tak bersunat dia pun nak air juga. Pasal dia apa orang juga, kan? Maka yang demikian makruh. Jangan bercampur. Dan hendaklah mereka disediakan tempat khusus dan keluar bersamanya kanak-kanak kecil mereka. Suruh buat kafir ni bawa anak kecil. Sebab anak dia tak berdosa. Hak berdosa kafir dia semua berhala ni pak dia dengan mak. Baby-baby tu tak ada masalah. Cuma bila dia besar, sembuh juga. Nak kata apa? Adab yang keenam, sunat bagi setiap orang yang minta hujan, hendaklah meminta pertolongan dengan kebaikan yang telah dilakukannya. Tanda pelajar. Dia panggil tawassul dengan amal kebajikan yang dia buat. Tulis tepi kita. Maknanya kita bertawassul dengan amal kebaikan yang kita buat. Hendaklah meminta pertolongan dengan kebaikan yang telah dilakukan. Maknanya kita minta istighfar dengan kebaikan yang kita buat. Lalu disebutkan kebaikan pada dirinya dan dijadikannya sebagai penolong. Kita sebut dalam hati kita lah, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni derma ke orang tu, aku bantu orang ni, aku tolong orang susah, sekarang ni aku susah, ya Rabbi tolong aku pula. Gitu. Maknanya kita sebut, kita ingat kebaikan yang kita buat untuk kita nak minta dengan Allah Ta'ala, aku sekarang ni perlu kepada kebaikan-Mu ya Allah. Gitu. Kerana yang demikian layak
dengan ketegangan seperti dalam kisah tu deh. Kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ingat tak? Siapa dia ingat kisah 3 orang masuk dalam gua? Bila dia masuk dalam gua, mari batu besar tergolek, bong, tutup pintu gua, tak boleh keluar. Jawabnya mati kering dalam gua. Betul? Jadi 3 orang ini pun bertawasul. Dengan apa? Dengan amal kebajikan yang dia buat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dulu gini-gini kan, terdigoda oleh orang perempuan nak buat bertak baik tiba, tapi aku tinggal dia semata-mata kerana takut padamu ya Allah. Maka dengan sebab aku takut padamu, bukalah pintu gua ni. Batu pun golek, krik, buka sikit. Boleh hola tangan keluar. Masya-Allah, nampak matahari dah. Segar sikit. Mari hak yang kedua pula. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada ibu bapa. Aku khidmat kepada mak ayah aku gini-gini. Kan? Ya Allah, kalaulah khidmat aku ni ikhlas, bukalah pintu gua. Batu pun gerak. 3 orang ni tawasul, akhir kali batu tu golek gimpung, keluar 3-3. Kisah ini tanda. Kisah tawasul 3 orang ini sudah ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah kita baca. Tengok di awal kitab Riyadhus Shalihin, ada kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Alhamdulillah. Sebagaimana kama meminta pertolongan dengan orang soleh. Dengan orang soleh ni kita minta. Kalau ada orang kenal kapur ni, kita tengok pocik ni tak ngupak orang, mulut dia agak duk zikir. Kalau kita ajak makan hari Senin, kami tak akan makan, dia puasa, orang ni jangan tinggal, ajak dia pergi. Pocik, mari kita pergi istisqa. Pocik tu lu berdoa. Pasal doa orang soleh ni insya-Allah mustajab. Kan? Ni duk ajak kaki buah siang malam. Pagi berkutuk orang, petang kutuk orang. Ni kalau pergi berdoa, iyalah kena pergi juga dia pun. Tapi nak mengharapkan mustajab doa tu agak berat sikitlah. Kan? Kita cari orang soleh, orang-orang yang baik-baik, minta dia berdoa. Meminta pertolongan dengan orang-orang tua. Panggil tok ayah mari. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah dan kanak-kanak. Minta mari belakang. Dan meminta diturunkan hujan dengan kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Dia kata apa ni? Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta diturunkan hujan dengan Al-Abbas. Ya syabab, siapa dia Abbas? Man huwa Al-Abbas? Siapa dia? Pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi pak saudara dia. Sayyidina Umar bawa Abbas. Al-Abbas ni dia panjang umur, tak mati lagi. Sampai zaman Sayyidina Umar bawa Abbas, mari kita pergi istisqa. Sayyidina Umar kata apa? Allahumma inna kunna idza quhitna tawassalna ilaika binabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika al-yawm bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, sungguhnya kami telah bertawassul kepadamu dengan nabi kami. Maknanya waktu dulu kami pergi minta tolong dengan nabi berdoa, maka turunlah hujan pada kami. Dan hari ini kami bertawassul kepadamu dengan bapa saudara nabi kami. Siapa dia? Abbas. Maka turunkanlah hujan pada kami. Jadi kita kata ya Abbas, ya ammi Rasulillah, baik bapa saudara nabi, berdoa minta Allah Taala turunkan hujan. Alhamdulillah, fayusqau, lalu mereka diturunkan hujan. Hujan apa turun? Tanda ni orang salah guna cerita ni sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari. Cerita Sayyidina Umar tawassul dengan Sayyidina Abbas sahih sebagaimana kata di para rawi hadis, tetapi cara penggunaan biar betul.
Kita hari ni duk mai tengok dalam kitab ni. Kitab ni fiqh mazhab Syafi'i, dia kata apa ni? Wal istisqa'u yakunu bil ahya'is salihin wa laysa bil amwat. Bertawassul meminta diturunkan hujan hendaklah dengan orang-orang soleh yang hidup, bukan dengan orang yang telah mati, meninggal dunia. Manakala ada orang soleh di kampung ni, kita bawa dia pergi, kita minta dia berdoa, ya Syekh tolong doakan mudah-mudahan turun hujan. Jangan pergi kubur Tok Wali. Tok Wali 3 bulan dah hujan tak turun, kami susah di zaman PKP. Covid mari tolong angkat. Itu bukan tawasul yang betul. Tawasul betul, kita pergi tawasul dengan orang-orang yang soleh, minta mereka berdoa. Anda duk perhati tengok masyarakat kita, orang Melayu ni, orang-orang yang biasa ni, orang awam, dia guna ni tawasul dengan orang soleh. Guna ke tak guna? Kalau dia ada hajat, sakit ke, anak dia nak periksa, anak nak boleh kerja, ada masalah masyarakat apa-apa, dia pergi jumpa siapa? Ya, dia pergi jumpa dengan Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Lebai. Ustaz, Tuan Guru, tolonglah doa kepada saya supaya Allah Ta'ala selesaikan masalah sakit saya ni. Itu dia panggil tawasul dengan orang soleh. Itu dibenarkan, tidak jadi masalah. Cuma setengah dia ni silap. Dia bukan pergi minta dengan orang hidup, dia pergi minta dengan orang mati dalam kubur. Pergi minta dengan orang mati dalam kubur. Tok ayah dalam kubur, dia sudah mati dah, kita nak minta macam mana dengan dia, kan? Baru ni anak cerita lah, anak pergi melawat ke Pulau Besar, kan? Pulau Besar kata orang sana. Mana game Pulau Besar sini? Kubur tok ayah di Pulau Besar tu besar, dia buat kubur. Padahal orang tu sama kita ya, saiznya, tapi kubur dia besar. Ramai orang Melayu pun ada, orang India, Hindu pun duk tawasul situ juga. Anak tanya dia, you mari sini buat apa? Oh, dia kata the man power ni, dia tunjuk ke kubur Tok Wali. Serupa juga orang kita, hak Islam ni pun pergi duk minta dengan Tok Wali ni juga. Hak India, Hindu ni pun minta dengan Tok Wali juga. Dia kata man power, dia kata. Bisa mu percaya dia ni? Percaya dia tu. Minta. Tawasul juga buat dia. Maka itu tengok Tuan Syekh kata, tawasul dengan orang hidup, bukan orang yang telah mati. Ingat, jangan duduk main kat kubur-kubur, duduk gosok kubur Tok Wali, minta-minta lah, jangan buat. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, mereka juga sudah mati, kan? Pandailah ni, mana cerita Sayyidina Umar ni jelas. Umar bawa Abbas ni orang soleh, pak saudara Nabi, dan dia berdoa, Abbas berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Alhamdulillah yusqaw, maka hujan pun turun. Baik, kita berpindah kepada tajuk lain pula. Itu berapa? 6 persiapan solat istisqa. Kita berpindah kepada kaifiyatu salatil istisqa. Kaifiyah solat istisqa, bagaimana cara nak solat. Tadi kita dah belajar 3 cara minta hujan, kan? Doa saja, doa dalam ketika solat atas mimbar. Yang ketiga ni iaitulah kita solat khusus untuk minta hujan. Itu dia panggil kaifiyatu salatil istisqa, cara minta hujan. Tidak ada azan dan iqamat. Jangan ada azan bagi solat istisqa. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengerjakan solat istisqa, lalu baginda solat 2 rakaat bersama kami tanpa azan dan iqamah. Kemudian berkhutbah kepada kami. Nabi kita solat dulu, baru khutbah macam hari raya, kan? Sunat diserukan dengan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Mana mari solat ramai-ramai, itu maksud salatu jami'ah, yakni solat beramai-ramai. Mari belakang, kerana ia solat yang disyariatkan berjamaah dan adanya khutbah, tidak disunatkan azan dan iqamah baginya, maka disunatkan menyeru as-salatu jami'ah, sama seperti solat gerhana.
Gerhana solat jamiah. Kita dah bincang dalam seri lepas. Solat istisqa 2 rakaat. Sama seperti solat hari raya. Tengok tanda molek ni. Setelah takbiratul ihram dibaca doa iftitah. Kemudian bertakbir sebanyak 7 kali dengan mengangkat kedua-dua tangan dan menyebut nama selepas setiap takbir. Menyebut nama Allah, tambah itu. Menyebut nama Allah. Kita kata apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh menyebut nama Allah. Gugur dia punya terjemahan. Kita ni memang kita dah tambih, dah bagi perhatian kepada para pembaca sekalian. Ada masalah dari sudut cetakan. Kita baca lepas pada kita takbir, kita 7 kali, kita setelah takbir tu kita nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pada rakaat yang kedua 5 takbir tambahan. Kemudian berta'awuz. Apa dia mana ta'awuz? Pelajar? Ta'awuz apa dah? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan suara keras, suara nyaring. Membaca surah Qaf pada rakaat pertama selepas Al-Fatihah, dan rakaat yang kedua dengan surah Insyiqaq. Jika membaca surah Nuh, maka ia baik. Dan juga membaca apa yang dibaca dalam salat hari raya, iaitulah surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan surah Al-Ghashiyah. Kita tak ingat hal lain, ingat 2 surah ni, tafadhal. Seperti mana yang telah disebutkan. Kerana Marwan khalifah ni mengirim utusan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum untuk menanyakan sunnah cara solat istisqa. Tengok khalifah dulu, dia pergi bertanya ulama cara nak buat. Lalu berkata, sunnah istisqa sama seperti sunat 2 hari raya. Senang dia jawab, macam hari raya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selendangnya dengan terbalik dan mengerjakan solat 2 rakaat. Baginda bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan membaca surah Al-A'la. Pada rakaat yang kedua baginda bertakbir 5 kali dan membaca surah Al-Ghashiyah. Hadis ni dikeluar oleh Al-Hakim, rawahu Al-Hakim wa sahahu wal Baihaqi wa Daruqutni bi is'ab dan dhaif. Katanya sanad dia lemah, dhaif. Baik, sekiranya ditinggalkan takbir itu, tak ingat, terlupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, macam hari raya juga, terlupa takbir, macam mana jadi? Atau ditambah 8 kali, 9 kali jadi, email terlupa. Atau dikurangi, sah sembahyang dan tidak perlu sujud sahwi. Ingat molek, kalau salah dalam takbir raya terlupa, takbir waktu istisqa, jangan sujud sahwi, teruskan begitu saja. Tidak perlu sujud sahwi. Sekiranya orang yang masbuk mendapati imam dalam takbir tambahan atau setelah selesai dari takbir tersebut, maka tidak perlu dilakukannya menurut pendapat yang sahih dalam Al-Qaulul Jadid. Jadi tak payah kita pergi tambah sendiri, tak perlu. Tak perlu. Jangan duk tambah lah, kan? Baik. Bilakah waktu solat istisqa? Kita nak semaya bila? Solat istisqa tidak dikhaskan dengan waktu tertentu menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang lebih sahih, tak ada waktu. Bila nak, bila perlu, panggil orang. Bahkan boleh dan sah pada setiap waktu dari malam ataupun siang. Dan tidak dikhaskan dengan sesuatu hari. Mesti hari Isnin, mesti hari Khamis, tak.
seperti solat istikharah dan 2 rakaat ihram boleh bila-bila. Ada yang mengatakan dengar ni tanda itu, ada pendapat ulama mengatakan waktu dikhaskan dengan waktu solat hari raya pagi lah, pukul 8, 8.30 tu. Ada yang mengatakan dari permulaan waktu hari raya hingga asar. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, Imam Nawawi komen pandangan ada khusus. Dia kata apa? Walaysa li takhsisiha bi waqti salatil Eid wajhun asla fala yughtaru bi wujudihi fil kutub. Nawawi kata pengkhususannya dengan waktu salat hari raya tidak ada dalil sama sekali, maka jangan terpedaya dengan wujudnya dalam kitab-kitab fiqh. Imam Nawawi ini ulama hadis tegas. Sebab itulah ada setengah orang ni dia bertegah pula kalau orang tanya dia apa dalil. Marah. Kenapa nak marah? Kalau kita tak tahu cakap ya, aku tak tahu. Saya dengar orang kata, dengar tuan guru bagi tahu, selesai. Kan kita orang awam ni mazhab kita mazhab mufti. Mufti kata apa? Tu yang kita pakai. Tapi apa salahnya orang awam yang belajar-belajar, dia nak tahu sandaran dalil, kenapa kita marah? Dia ada setengah orang ni, duk tulis ke status lah, buat video, kenapa duk sibuk-sibuk dengan dalil? Tidak percayakah kita pada ulama? Kata kita percaya. Cuma kita nak tahu amalan kita ni bersandarkan kepada mana? Itu nak tahu. Tengok Imam Nawawi kata apa? Orang yang mengatakan khusus waktu khas seperti solat raya tu pada pukul pagi-pagi tu, tidak ada wajhun aslan, jangan terpedaya dengan adanya dalam kitab-kitab fiqh. Imam Nawawi kita kata rahimahullah, Allah Ta'ala angkat darjat Imam Nawawi ke tempat yang selayaknya diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, sebab dia ni tegas dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah pula kepada khutbatul istisqa. Lepas pada kita solat, kita nak khutbah, kan? Biar ada khutbah. Selepas solat istisqa, sunat bagi imam pemerintah atau naibnya wakilnya, dah presiden latih imam besar masjid, mau buatlah, tak apa, tak ada masalah. Macam kita kata di Arab Saudi, Khadimul Haramain dah serahkan tugas ini kepada imam-imam Masjid Haram, boleh ya, dia ada sekali berkhutbah seperti khutbah hari raya pada rukun-rukunnya, syarat-syarat dan sunat-sunatnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdahulu, akan tetapi ingat molek lebay kampung lebay bandar, akan tetapi beristighfar kepada Allah sebagai ganti takbir. Kita khutbah raya kita kata takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Waktu istisqa kita tak kata takbir, kita istighfar, astaghfirullah, 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 tukar. Maka khutbah pertama dimulakan dengan istighfar sebanyak 9 kali, dan khutbah yang kedua sebanyak 7 kali, dan membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak seduk berlagu lah, baca kalau tidak lama orang tunggu khutbah. Ni lagu munajat dia panggil itu, zikir munajat, kan? Cuma orang duk bising nak baca huwal hayyu ke huwal hayya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu. Al hayyu ke al hayya? Tulis pelajar. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Baca yang kedua, huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua boleh. Alhamdulillah anda dah huraikan dalam tengok dalam YouTube cara baca al-hayyu al-qayyum, al-hayya al-qayyum, kita sudah hurai di sana. Sini kita tak panjangkan. Maksudnya aku minta ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia,
Dialah yang maha hidup berkekalan dan aku bertaubat kepadanya. Kita mula tu. Mula dengan istighfar. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun sekiranya kamu berbuat demikian. Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Bila kita istighfar, hujan turun mencurah-curah. Surah Nuh ayat 10 dengan ayat 11. Kerana istighfar lebih sesuai dengan keadaan ini. Kerana Allah SWT menjanjikan kepada kita akan menurunkan hujan dan menyebutkan dalam khutbah apa yang hubung kait dengan istisqa. Kita kena sebutlah perkara-perkara yang berkait ni dengan taubatnya, dengan apanya, kan? Dan menyebutkan dalam khutbah apa yang berhubung kait dengan istisqa, dan sunat diakhirinya dengan istighfar. Kitanya beristighfar ajalah. Bila? Waktu solat istisqa. Kenapa solat air raya takbir? Jawab ni pelajar. Mana anak-anak kita pelajar kita? Kenapa air raya kita takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambunglah takbir raya. La ilaha illallah wallahu akbar. Tak air raya dah. Kena 3 hari baru ni tak air. Sebab air raya dia panggil hari kemenangan. Kita mampu lawan syaitan sebulan kita berpuasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Sempurnakan bilangan puasa sebulan, takbir menunjukkan kita menang. Hari raya haji, alhamdulillah kita menang lawan nafsu kita sepanjang awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai kepada hari raya. Kita lawan nafsu kita banyak beristighfar, banyak bermunajat, banyak berpuasa, banyak sedekah. Bila mari hari Arafah, kita mula takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iaitulah hari yang besar. Hari raya kita mampu lawan nafsu. RM700 terbang kerana sembelih kurban. Nak lawan nafsu tidak? Saya ke puluh ni. Pasal tu ada setengah orang tu habis kampung dia pergi pusing cari lembu yang paling murah sekali kurban. Berapa? Dia cari-cari dapat harga 250. Waktu nak sembelih, lembu jalan beronjal macam berombok jalan. Nak buat kena kuruh doa. Macam jadi. Akhir kali lepas maya Zuhur, dia nak ajak orang rumah dia bisik, mari jemput ke rumah makan sup tulang. Pasal apa makan sup tulang? Isi tak ada, main dengan lembu kurus. Nama dia korban. Kalau nak korban, beli lembu yang gemuk-gemuk, kambing yang comel-comel, barulah nama dia korban. Allahu Akbar. Baik. Maka sesuai di sana takbir, sesuai di sini kita istighfar. Sebab apa istighfar? Karena kita sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Dan sunat berdoa pada khutbah pertama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diturunkan hujan, baginda berdoa. Tengok doa kita ni. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'a ghadaqan mujallilan tabaqan sakha amman da'ima. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal la'wa'i waddanki wal jahd ma la nashkuhu illa ilaik. Allahumma ambit lana az-zar' wa adir lana ad-dar' wasqina barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma irfa' 'anna al-jahda wal ju'
والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Itu doa. Doa ini dikeluar oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Ada sebagai riwayatnya dalam Sunan Abi Daud. Tengok terjemahan, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hujan yang memberi pertolongan, tidak memudaratkan. Kalau hujan lebat sangat, tergelai kita. Hujan yang mendatangkan faedah secara umum, yang meliputi seluruh negeri. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, dan jangan Engkau jadikan kami dari orang-orang yang sengsara. Ya Allah, sesungguhnya di antara hamba-hamba dan negeri ada yang kelaparan, kesempitan, dan kesusahan yang kami tidak mengadukannya kecuali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan bagi kami, banyakkanlah air susu binatang ternak kami, turunkanlah kami air dari keberkatan-keberkatan langit, dan tumbuhkanlah bagi kami dari keberkatan-keberkatan bumi. Ya Allah, angkatkanlah kesusahan, kelaparan, dan ketakutan dari kami. Jauhkanlah bala bencana dari kami, yang tidak ada yang menjauhkannya selain daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami minta ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan yang mencurah-curah ke atas kami. Allahu Akbar. Dalam kitab Arab ni menarik sekali. Dia punya huraian setiap lafaz. Ghaisan ay mataran, mughisan yang menyuburkan hati, menyuburkan jiwa, menyuburkan pokok-pokok, menyuburkan hayawan. Siapa susu dia banyak, ini dia panggil tanda itu. Lafaz yang Nabi kita baca kan jawami'ul kalim, makna lafaz dia pendek tapi makna dia panjang. Lafaz kita Melayu ni panjang, makna pula payah nak cari. Apalah kiranya Engkau jua, ya Allah. Banyak belik dia punya ayat nak cakap. Nak cakap satu benda, tapi lafaz hadis Nabi sangat menarik. Tak salah, tapi biarlah kita kata kita berpegang dengan lafaz Nabawi. Baik. Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala meriwayatkan, sunat memperbanyakkan istighfar. Dalam kita duduk minta nak hujan, banyak istighfar berdasarkan firman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, dan Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Ini yang penting, kita kena istighfar. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar keluar untuk solat istisqa, lalu naik mimbar. Umar naik mimbar dan berkata, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Allah Ta'ala akan mengurniakan pada kamu harta benda dan anak pinak, menjadikan bagi kamu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Kemudian turun, lalu ditanya. Dia turun pada mimbar, orang bertanya dia, ya Amir Mukminin, Khalifah, mengapa Tuhan tidak minta turunkan hujan? Perasan ke tidak? Dalam khutbah dia tadi, dia ayat minta ampun. Dia tak kata ya Rabbi turun hujan. Orang tanya dia, mana doanya? Sedap juga ni kan. Orang tanya dia, mana doanya? Duk minta apa saja. Qala, kata Sayyidina Umar, laqad talabtu bimajadihis sama' allati yustanzalu bihal qatru. Sesungguhnya aku telah meminta
kunci-kunci langit yang dengannya diturunkan hujan. Aku minta anak kunci langit. Bila apa? Tuhan kata istaghfiru rabbakum yursilis sama. Mu minta ampun dengan Allah, Allah hantar bagi hujan. Jadi aku tak minta hujan tak apa, aku minta buka pintu langit. Masya-Allah. Tingginya dia panggil fiqh. Apa dia fiqh? Fiqh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini khalifah. Orang pergi tanya pula ulama lain pula, ulama salah. Tanda-tanda ulama salah ni. Ada setengah ulama, ada setengah kita menamakan syekh ni Al-Hasanul Basri. Ada kata syekh lain, wallahu alam, yang pentingnya ulama salah. Dia kata syekh, saya ni susah istighfar banyak. Mari orang lain pula, syekh, saya tak ada anak, nak anak. Dia ada bini. Jangan pula tak ada bini minta anak, mana ada? Kan, anak kucing boleh ya? Syekh kata istighfar. Mari orang lain pula. Oh, jawapan dia satu je istighfar. Orang terkejut, syekh, tak ada jawapan lain ke? Nah, sama dengan jawapan Sayyidina Umar. Ulama ni, dia kata Allah Ta'ala sudah janji dah, istaghfiru rabbakum, meminta ampun dengan Tuhan, dialah pengampun, yursilis sama alaikum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa jannah. Allah Ta'ala, aku beri pada kamu hujan, aku beri pada kamu anak pinak, aku beri kebun-kebun. Duduk situ belakang. Kuncinya duduk mana? Duduk di istighfar. Tulis pelajar. Istighfar adalah merupakan kunci majadih as-sama, bagaimana mafatihus sama, kunci pintu langit. Duduk di istighfar. Siapa dia susah, man lazimal istighfar, Allah Ta'ala jadikan likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja. Setiap yang sempit jadi luas, yang susah jadi mudah, yang senang insya-Allah dengan kita beristighfar. Allah bijak ke tidak Sayyidina Umar? Sangat bijak kan. Alhamdulillah, kita sambung lagi lah cara-cara khutbah ni. Macam mana cara kita nak berdoa pula. Tadi doa yang kita baca, bagaimana cara kita berdoa, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Jadi siri yang akan datang kita sambung cara-cara berdoa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.